Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Syahira binti Yusri, Ketua Kumpulan bagi Kumpulan 3 yang akan menerangkan tentang etika sukarelawan, akan memperkenalkan ahli-ahli saya yang terdiri daripada saya sendiri, Siti Nur Syahira binti Yusri, Izzat Hazimi bin Kamaruniza, Iskandar Zulkarnain bin Rosmi, Nur Amiliana binti Rosli, Nur Fazira Hanani bin Mat Jailani, Ahmad Hamizan Fitri bin Ahmad Hidayatullah dan Adriana Sofia bin Muhammad Zabri. Assalamualaikum Dr. Nurul Najah Ahmad. Kami dari Kumpulan 3 sudah membuat pembincangan dan memilih tajuk etika sukarelawan sebagai tajuk bagi kerja berkumpulan kami. Etika merangkumi kehidupan dan perilaku yang baik. Dalam erti kata lain, etika bermaksud perbuatan yang bermoral. Dalam agama Islam pula, etika bermaksud nilai-nilai akhlak yang dipegang oleh seseorang Muslim. Sukarelawan pula bermaksud sesuatu kegiatan altruisme, iaitu kegiatan yang mengutamakan orang lain daripada diri sendiri, yang melibatkan orang-orang awam tanpa mengharapkan sesuatu balasan. Dalam arti kata lain, ikhlas membuat sesuatu perkara tersebut. Sukarelawan juga bagus untuk menaikkan semangat nilai perpaduan antara rakyat Malaysia. Bukan itu sahaja, sukarelawan juga mengajar kita untuk bersikap tidak pentingkan diri serta dapat mengajar kita tentang keikhlasan dalam melakukan sesuatu perkara tersebut. Akhir sekali, kami dari Kumpulan 3 ingin berterima kasih kepada pihak Universiti Teknikal Malaysia, terutama sekali kepada Dr. Nurul Najah Ahmad kerana telah memberi tunjuk ajar tentang subjek etika dan peradaban. Objektif kajian. Objektif kajian yang ingin dicapai pertama ialah mengkaji etika kesukarelawanan dan penerapan yang perlu dilakukan bagi menjadi sukarelawan yang beretika. Kedua, mengenal pasti struktur etika dalaman dengan lebih mendalam dan terperinci. Ketiga, mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi etika kesukarelawanan. Seterusnya, etika sukarelawan ini akan beralih ke kajian literatur iaitu abstrak. Pada zaman yang serba berteknologi tinggi ini, masyarakat semakin mengindahkan tentang aktiviti sukarelawan mahupun menjadi sukarelawan, lebih-lebih lagi dalam golongan remaja. Akan tetapi, dengan menyemai nilai dan semangat sukarelawan dalam setiap individu, kita boleh meningkatkan kembali semangat sukarelawan dengan VFI iaitu Volunteer, Function and Inventory. Kita juga dapat mengenal pasti semangat sukarelawan berdasarkan nilai kepercayaan dan keyakinan diri sukarelawan, pengaruh persekitaran, kemahiran dan dasar kerajaan jika segala semangat dan nilai-nilai ini dapat dipupuk dari awal lagi. Seterusnya kita akan bergerak ke pengenalan. Aktiviti kesukarelawan kini tidak asing lagi sebagai salah sebuah aktiviti kemasyarakatan yang sentiasa menjadi sebuah topik dan bola hangat para remaja atau kerajaan yang menjalankan kerja dengan lebih bersemangat dan sukarela. Berdasarkan kenyataan Tuan Pah, Rokiah dan Lila 2016, nilai budaya, prinsip, ideologi dan tradisi yang berlaku secara spontan boleh menjadi salah sebuah pendorong untuk aktiviti sukarelawan berlaku. Aktiviti sukarelawan dan semangat sukarelawan ini semakin dilupakan oleh sesetengah individu yang bersikap individualistik seiring dengan ekonomi dan teknologi yang berkembang pesat. Oleh itu, remaja dan belia pada zaman kini telah memainkan peranan penting untuk meningkatkan dan menaikkan semula semangat sukarelawan dalam semua individu masyarakat. Motivasi. Motivasi juga merupakan peranan yang penting
dalam menjalankan aktiviti sukarelawan kerana mereka akan bertindak dalam melakukan kerja sukarelawan tanpa melibatkan sebarang ganjaran maupun upah yang memberi impak keuntungan. Faktor persekitaran agama pembangunan masyarakat, upah sokongan pembangunan kerjaya, situasi semasa dan sikap altruistik juga merupakan pengaruh dalam menjalankan aktiviti sukarelawan. Segala pengaruh ini amat mempengaruhi penlibatan mereka dalam menjalankan aktiviti sukarelawan. Volunteer Function Inventory. Tanpa motivasi yang mempengaruhi, penlibatan sukarelawan dalam menjalankan aktiviti sukarelawan tidak berhasil. Disebabkan oleh penlibatan sukarelawan yang tidak konsisten, Cleary dan Sanders 1999 telah memperkenalkan konsep Volunteer Function Inventory dengan melengkapkan 6 faktor yang akan mempengaruhi motivasi individu tersebut. Berikut adalah faktor-faktor, iaitu nilai, pemahaman, perlindungan, kerjaya sosial, peningkatan. Di dalam setiap fungsi ini, terdapat juga definisi atau konsep yang merujuk kepada setiap fungsi. Namun, segala fungsi ini perlu diterapkan dalam diri setiap individu sukarelawan untuk menghasilkan aktiviti sukarelawan dengan baik. Mempengaruhi motivasi sukarelawan dalam menjalankan aktiviti kesukarelaan. Satu kajian literatur. Tidak lupa juga dengan Papadakis, Griffin dan Frater pada tahun 2004 yang menyifatkan faktor Volunteer Function and Inventory untuk menjadi alat mengukur faktor motivasi sukarelawan. Kebolehan daripada kajian menunjukkan faktor nilai mencapai nilai min yang tertinggi iaitu 15.91 dan nilai yang terendah iaitu perlindungan yang hanya mencapai nilai min terendah sebanyak 10.23. Kajian ini juga meneliti faktor motivasi terhadap jenis jantina sukarelawan ini. Hal ini menunjukkan faktor motivasi terhadap nilai, pemahaman dan juga peningkatan dalam signifikan dan menjadi kepentingan kepada pelajar lelaki dan perempuan. Instrumen yang dihasilkan oleh Cleary dan Sanders 1999 juga digunakan oleh Aisyah Nadira dan Tajul pada tahun 2013 untuk menjalankan kajian ke atas sukarelawan yang terlibat dalam aktiviti sukarela termasuklah dalam bidang kesukanan. Justru itu, 60 orang sukarelawan sukan dari institusi pengajian tinggi telah dipilih sebagai responden berdasarkan persampelan yang bertujuan. Berdasarkan nilai sisian piawai 0.58 dan disusuri dengan nilai 0.56 menjadi faktor terpenting dalam penglibatan sukarelawan di pembangunan tersebut. Olehan yang demikian, faktor pemahaman dan nilai mempengaruhi aktiviti kesukanan dan kesukarelaan. Ujian T dilakukan bagi mencatat nilai 2.24 untuk faktor pemahaman. Sukarelawan akan mempunyai kelebihan yang mendalam bagi memahami sesuatu ilmu pengetahuan dengan lebih cekap, terutamanya berkaitan dengan kemahiran dan keperluan semasa dan sering digunakan apabila faktor pemahaman diambil kira. Faktor-faktor lain motivasi sukarelawan pula, pada pandangan Azizan Bahari pada tahun 2009 menyatakan aktiviti sukarela terbahagi kepada dua bahagian iaitu jangka pendek dan jangka secara berterusan. Sebagai contoh, menghadirkan diri secara sekali-sekala merupakan sukarelawan jangka pendek. Manakala secara berterusan dalam melibatkan diri dan menjalankan kerja secara konsisten adalah jangka panjang. Lantaran itu, faktor motivasi menjadi faktor terpenting dalam penglibatan kerja sukarela. Faktor-faktor tersebut adalah kepercayaan dan penglibatan sukarelawan. Tanpa adanya kepercayaan dalam diri sukarelawan itu sendiri, penglibatan individu tidak akan berhasil. Penampilan yang baik dapat ditampilkan jika nilai kepercayaan wujud dalam diri sukarelawan tersebut. Oleh itu, sukarelawan dapat menyemai bakti kepada komuniti tanpa sebarang halangan dan cabaran. Penglibatan aktiviti secara sukarela dengan adanya dorongan keyakinan dalam diri dengan memupuk semangat dan perasaan berani, persaudaraan dan juga altruism iaitu naluri ingin melakukan kebajikan dan kebaikan terhadap individu lain.
Pengaruh persekitaran kehidupan sukarelawan pula, mengikut kajian daripada Siti Raba'ah, Turiman dan Ezhar pada tahun 2004 menyatakan faktor motivasi mempunyai hubungan yang signifikan terhadap aktiviti sukarela dan menyumbangkan 23% varians kepada penglibatan sukarelawan terhadap kesukarelaan. Namun, berbeza dengan faktor motivasi Clary dan Cinder pada tahun 1999 yang menyatakan dalam kajian itu, faktor persekitaran menjadi pengaruh terbesar dalam motivasi sukarelawan. Antara faktor persekitaran adalah keluarga, rakan-rakan, jiran tetangga, komuniti setempat dan institusi pendidikan menjadi sumber utama kepada aspek motivasi sukarelawan. Sukarelawan yang mempunyai faktor motivasi yang kuat akan melibatkan diri secara berterusan dalam aktiviti sukarela berbanding golongan sukarelawan yang hanya sesekali melibatkan diri dalam aktiviti pengaruh faktor kemahiran dalam motivasi sukarelawan. Berdasarkan kenyataan daripada Shulman pada tahun 1999 dan Sarah Sakila pada tahun 2012 menyatakan bahawa kemahiran merupakan sesuatu perkara yang penting dalam membantu individu lain bagi mencapai matlamat yang diingini. Teknik dan kreativiti merupakan unsur penting dalam mengasah kemahiran di dalam individu dan menjadikan kemahiran lebih mantap. Pendapat daripada Winston dan Cocker pada tahun 2000 menyatakan pendapat bahawa perkhidmatan yang bermutu, teknik yang berkesan diperlukan agar klien berasa selesa dan mempunyai keinginan untuk menjayakan aktiviti yang cemerlang. Bagi faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi sukarelawan dan menjalankan aktiviti kesukarelaan. Bagi satu kajian literatur, aktiviti teknikal tidak terhadap kemahiran, tetapi adanya juga aspek kemahiran yang wujud semasa proses memberi bantuan. Individu yang terlibat memerlukan kemahiran yang tinggi untuk terlibat secara langsung dan secara tidak langsung. Disebabkan itu, latihan untuk pendedahan bagi situasi sangatlah diperlukan kepada individu yang ingin terlibat dalam kerja sukarela. Pendapat daripada Nur Zakiah pada tahun 2012 dan Samir serta Nur Sakila pada tahun 2012 berpendapat bahawa sebelum sukarelawan berada bersama-sama dengan komuniti, harusnya sukarelawan tersebut menjalani latihan dan mengenali komuniti yang akan didedahkan. Selain itu, amatlah diperlukan juga ilmu pengetahuan dan kemahiran yang tinggi agar proses intervensi dapat dilaksanakan melalui institusi pendidikan formal serta rangka struktur yang tersusun. Maka dengan itu, secara tidak langsung akan melahirkan sukarelawan profesional yang bakal berdepan dengan pelbagai permasalahan dengan teknik yang kreatif, kritis serta inovatif. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Part yang seterusnya adalah metodologi kajian. Terlebih dahulu saya akan menerangkan apakah dimaksudkan dengan metodologi. Secara ringkasnya, metodologi merupakan kaedah yang digunakan oleh pengkaji semasa melakukan satu kajian untuk mencapai objektif kajian. Tujuannya adalah untuk menghasilkan kajian yang baik. Dan reka bentuk kajian. Kajian ini berbentuk kajian kepustakaan. Kaedah kepustakaan atau library research merupakan kaedah yang selalu digunakan oleh pengkaji kerana maklumat yang dicari ini ialah tepat dan boleh digunakan sebagai rujukan. Oleh itu, kaedah ini merupakan kaedah yang penting untuk mendapatkan maklumat. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti etika sukarelawan serta faktor-faktor menjadi sukarelawan yang beretika dan beradab. Seterusnya adalah instrumen kajian. Dalam kajian ini, instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data adalah dengan menggunakan kaedah kualitatif, iaitu rujukan kepustakaan. Dengan kaedah ini, pengkaji telah mengumpulkan maklumat menggunakan kemudahan yang disediakan di perpustakaan, iaitu internet dan juga kamus. Kaedah pertama yang digunakan oleh pengkaji adalah rujukan kamus. So, pengkaji telah merujuk kamus Dewan edisi keempat untuk mencari definisi sebenar etika sukarelawan sebelum menjalankan penyelidikan.
Selain itu, pengkaji juga mencari maklumat dengan merujuk internet. Pengkaji telah mengumpulkan beberapa artikel tentang etika sukarelawan. Daripada artikel yang dicari, pengkaji telah menemukan pandangan dan pengalaman responden yang berbeza tentang etika sukarelawan. Oleh itu, pengkaji telah merumuskan pandangan perspektif tersebut untuk dijadikan sebagai bahan rangsangan dalam laporan. Seterusnya adalah cara menganalisis data. Pengkaji telah menyenaraikan artikel-artikel daripada responden berbeza sebelum menganalisis data perbincangan. Data yang diperoleh daripada analisis ini menggunakan jadual sebelum memulakan perbincangan. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Perbincangan dan hasil kajian. Perbincangan dan hasil kajian ini dimulakan dengan demografi responden. Seterusnya, apakah faktor yang menarik seseorang untuk menjadi sukarelawan, dan soalan seterusnya ialah apa yang akan dapat ketika kita terlibat aktif dalam aktiviti sukarelawan dan apa etika yang ada ketika melakukan aktiviti sukarelawan. Terakhir sekali, perbincangan diteruskan dengan cadangan dan kesimpulan etika sukarelawan. Bahagian A. Mengenal pasti faktor-faktor untuk menjadi seorang sukarelawan yang beretika dan beradab. Jadual 2 menunjukkan faktor-faktor etika sukarelawan. Di dalam jadual ini mempunyai 3 faktor-faktor etika sukarelawan. Yang pertama, menepati masa. Yang kedua, ikut peraturan. Dan yang ketiga, berkomunikasi dengan baik. Maklumat demografi responden. Dalam kajian ini, pengkaji telah kaji dan melihat beberapa artikel di internet mengenai seseorang menjadi sukarelawan. Terdapat beberapa orang dan beberapa artikel yang telah dikaji. Ini antara artikel-artikel yang telah dikaji oleh pengkaji. Setiap artikel mempunyai pendapat dan pengalaman yang berbeza ketika menyertai aktiviti sukarelawan. Perbincangan hasil penemuan kajian mengenai faktor etika sukarelawan. Berdasarkan dapatan kajian yang telah dianalisis, pengkaji telah menetapkan beberapa etika sukarelawan. Antara beberapa etika sukarelawan, pengkaji mengambil beberapa etika yang lebih menarik dan bagus dalam artikel yang diterangkan. Etika sukarelawan yang pertama adalah tepat pada masanya. Tepat pada masanya merupakan etika ketika melakukan aktiviti sukarelawan. Kalau kita sudah berjanji untuk berkumpul di suatu tempat pada pukul berapa, kita perlu muncul pada atau sebelum waktu yang telah ditetapkan. Sekiranya kita datang lambat, ia akan menunjukkan kita tidak menghormati orang lain dan tidak menepati masa. Sekiranya kita menepati masa, aktiviti sukarelawan berjalan dengan lancar dan habis pada waktu yang telah ditetapkan. Etika yang kedua adalah ikut peraturan. Mengikut peraturan semasa aktiviti sukarelawan merupakan perkara yang paling penting kita patuhi. Ketika menyertai aktiviti sukarelawan, kita perlu ikut peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak atasan. Selain itu, lakukan yang terbaik untuk mengikuti mereka kerana mereka telah ditubuhkan atas alasan. Bukan itu sahaja, sekiranya kita mengikuti peraturan, ia melambangkan diri kita yang berdisiplin dan menunjukkan contoh yang baik kepada orang lain. Sekiranya kita ikut peraturan, kita tidak mendatangkan masalah ketika aktiviti sukarelawan berjalan dan orang lain akan bekerjasama dengan kita semasa aktiviti. Seterusnya, etika yang ketiga ialah berkomunikasi. Ketika menjadi sukarelawan, komunikasi ini sangat penting. Sekiranya terdapat sesuatu maklumat yang perlu diketahui oleh penyelaras, kita perlu berkomunikasi dengan baik dan menerangkan dengan cara yang baik. Bukan itu sahaja, kita perlu pandai berkomunikasi supaya kita dapat berkongsi idea. Sekiranya idea kita menarik, penyelaras akan menambah idea kita ketika melakukan aktiviti sukarelawan. Selain itu, orang lain akan selesa bekerjasama dengan kita ketika melakukan kerja-kerja sukarelawan kerana kita mempunyai komunikasi dengan baik dan lancar. Etika keempat adalah sukarelawan dengan sikap yang baik. Ketika menjadi sukarelawan, kita perlu mempunyai personaliti atau sikap yang baik kerana ia akan menunjukkan diri kita ini bagaimana. Sikap yang baik termasuklah bertutur dengan sopan. Hal ini kerana seseorang yang menjadi ahli sukarelawan akan menjadi contoh atau role model terhadap orang luar. Bukan itu sahaja, kita perlu mempunyai sifat jujur, telus dan amanah dalam menjalankan kerja-kerja sukarelawan. Para sukarelawan juga perlu ada sikap positif
dan pandai menyesuaikan diri semasa menjalankan kerja-kerja sukarelawan. Selain itu, perlu ada sikap bertanggungjawab dalam melaksanakan kerja-kerja sukarelawan. Etika yang terakhir adalah berpakaian dengan sewajarnya. Tempat di mana menjadi ahli sukarelawan mempunyai kod atau jenis pakaian yang telah disediakan atau telah ditetapkan. Para sukarelawan perlu memakai pakaian yang sesuai dengan kerja-kerja sukarelawan pada hari itu, sama ada kerja fizikal atau melakukan tugas pejabat. Sekiranya organisasi sukarelawan itu mempunyai pakaian sendiri seperti baju kos, logo atau nama organisasi, kita perlulah sentiasa memakainya ketika melakukan kerja-kerja sukarelawan. Kesimpulan, secara keseluruhannya, melalui kajian ini, pengkaji telah berjaya memperoleh dapatan selari dengan objektif dan persoalan kajian. Pengkaji telah mengenal pasti beberapa etika yang perlu diterapkan dalam diri ketika menyertai aktiviti sukarelawan. Secara rumusnya, etika amatlah penting untuk melahirkan insan yang berakhlak mulia dan beradab. Begitu juga dengan para sukarelawan, perlu menerapkan diri dengan etika kesukarelawanan bagi menjadi sukarelawan yang lebih beretika. Justeru itu, sukarelawan yang beretika ini akan dipandang tinggi serta dapat menjadi contoh teladan kepada golongan masyarakat, sekaligus menarik minat mereka untuk terlibat dalam aktiviti sukarelawan ini. Akhir sekali, kelahiran golongan ini mampu mengubah nasib golongan yang kurang bernasib baik atau komuniti yang terpinggir ini. Hal ini dapat menjamin kehidupan masyarakat yang lebih aman dan sentosa, malah mampu meningkatkan dan membangunkan lagi ekonomi negara kelak. Selain itu, pengkaji juga ada menyatakan sukarelawan yang beretika perlulah menempati masa. Terdapat juga sukarelawan yang sering lewat untuk ke lokasi aktiviti kesukarelawanan yang telah ditetapkan. Cadangannya ialah setiap sukarelawan perlulah pandai menguruskan masa dengan membuat jadual waktu agar tidak terlambat dan menjadi orang yang lebih berdisiplin.